Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Data terkini yang kita terima, GRS boleh dapat 38 kerusi dan ini secara automatik GRS boleh mendapat majoriti mudah dan membentuk kerajaan semula di negeri Sabah tanpa perlu untuk bergabung dengan mana-mana parti. Walaupun begitu, untuk memastikan kestabilan politik di Sabah, macam mana pun dia kena bergabung dengan mana-mana parti politik. Okey, jadi GRS boleh bergabung dengan sama ada Barisan Nasional, sama ada Barisan Nasional ataupun itu kalau bergabung pun dengan Barisan Nasional dengan PBS, dia akan dapat 42 kerusi lah. Okey, sebab daripada data yang dibuat ini, GRS diramalkan mendapat 38 kerusi, kemudian Barisan Nasional dapat 2 kerusi, PBS 2 kerusi dan STAR 7 kerusi. Jadi kalau begitu memang selesalah kalau dia bergabung dengan STAR, dengan PBS dan dengan KDM. Kalau dia bergabung itu memang agak selesa dan boleh membentuk kerajaan ini. Tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima, sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini, anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon, kasih WhatsApp, dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut. Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tiada kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. Dan seterusnya menjadi kerajaan dengan majoriti mudah yang agak tipis tetapi cukup untuk menjadi kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dari mana datang kekuatan GRS dalam senario ini? Pertama dari pantai barat dan utara, di Kudat, di Kota Marudu, di Kota Belud, di Papar dan di Beaufort. Dalam senario ini, kalau benar terjadi, mereka perlu hampir terpaksa untuk sapu bersih, sapu hampir semua kerusi yang kebanyakannya daripada suku Bajau, Iranun, Melayu Sabah yang campur dengan kampung dan separa bandar. BN tinggal 1 hingga 2 kerusi saja, contohnya di kawasan Hadko UMNO. Dan kira-kira dari sini JRS boleh dapat 15 hingga 18 kerusi di pantai barat dan utara. Okey, kemudian di pedalaman dianggarkan kalau ini berlaku di mana JRS mendapat 38 kerusi di pedalaman, iaitu di Keningau, di Tambunan, di Tenom, di Nabawan, di Suk. Dalam senario ini STAR agak lemah sikit. Kalau jadi begitu, dia punya rumusan, STAR lemah sikit, sebahagian penyokong KDM beralih daripada STAR beralih kepada JRS kerana faktor projek, bantuan dan imej kerajaan negeri stabil. JRS boleh rampas beberapa kerusi yang sebelum ini milik STAR atau milik parti-parti yang lain. Okey, jadi melalui pedalaman ini kira-kira JRS boleh dapat 8 hingga 10 kerusi di pedalaman. STAR boleh turun ke sekitar 5 hingga 7 kerusi saja daripada 10 kerusi yang saya ramalkan sebelum ini. Manakala parti yang lain pun kemungkinan akan berkurangan juga.
Manakala di Sandakan Beluran Tongod, Telupid Ladatu iaitu di tengah dan di timur, di sini senario pro GRS bermaksud GRS kuat di kawasan campuran dan di felda-felda yang ada di Sabah. Warisan masih mengambil alih beberapa kerusi bandar yang kuat seperti di Sempurna, di Tawau, tapi kurang dominan. Kira-kira GRS boleh dapat 8 hingga 9 kerusi daripada zon ini. Di Tawau, Sempurna, Kunak, Sebatik, Pantai Timur, Warisan Belt, ini tetap kawasan Warisan Belt. Jadi, walaupun GRS menang besar di negeri di sini, tapi Warisan masih kontrol 8 hingga 10 kerusi di kawasan Tawau, Sempurna, Kunak, Sebatik. GRS mungkin boleh curi 1 hingga 2 kerusi di bandar yang agak swing. Bebas mungkin 1 kerusi kalau calon betul-betul ikon tempatan. Apa syarat besar yang buat GRS boleh menang besar macam ini? Pertama, GRS hanya boleh dapat 38 kerusi dalam senario macam ini kalau pertama ekonomi dan projek. Pengundi rasa nampak ada hasil jalan raya, ada hasil elektrik, ada hasil bantuan tani dan nelayan. Kemudian ada naratif yang stability, seperti kempen yang kuat, undi GRS untuk elak kerajaan campur-campur dan lompat-lompat. Kemudian pembangkang yang pecah-pecah. Warisan KDM, Star, APCO bebas berlawan sama sendiri di banyak dun. Undi mereka boleh pecah, jadi GRS boleh menang dengan 30 hingga 30% undi saja. Walaupun hanya dapat 30 hingga 35%, GRS tetap boleh menang. Isu nasional, kalau pengundi Sabah marah pada kerajaan pusat, tapi GRS masih pandai bawa imej kami Sabah first tapi stabil. Sebagian undi pro Sabah boleh pergi ke GRS, bukan hanya Warisan, Star dan KDM atau APCO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak guna? Macam mana mau guna senario ini? Okey, jadi ini akan terjadi kalau seperti yang saya katakan tadi berlaku sedemikian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak mustahil untuk GRS tetap dapat majoriti mudah, tidak mustahil untuk GRS untuk dapat majoriti untuk membentuk kerajaan tanpa bergabung dengan mana-mana. Tapi kalau dia bergabung, lebih kukuh, lebih kuat, lebih stabil. Okey, so apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Adakah anda rasa benar GRS boleh kekal sebagai kerajaan atau bagaimana? Bagaimana dengan pendapat daripada penyokong Warisan dan sebagainya? Kita jumpa lagi malam ini. Sudah undi pun sudah undi. Bye bye.